أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah untuk habiskan nota kita yang ataupun usul kita yang ke-14 hari ini, InsyaAllah. Beberapa perkataan penambahan di permulaan muqsam alaih. Muqsam alaih menurut Imam Al-Baghawi semestinya dimulakan dengan beberapa perkataan. Kesemuanya merupakan haraf-haraf ataupun kita panggil huruf. Kalau pada zahirnya ia tidak disebut, maka salah satu daripadanya mestilah ditakdirkan mengikut kesesuaian keadaan kedudukan ayat. Contoh-contohnya inna dalam ayat al-fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr al fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Okay. Baik, sebelum kita tajuk ini kita kena ingat bahawa muqsam alaih daripada satu sudut ayatnya dibagikan kepada dua kan. Satu ayat khabariyah, satu ayat tidak khabariyah ataupun dipanggil isti'tafi. Ayat khabariyah ini biasanya dia kena ada kata-kata lain, ada tambahan di permulaan jawab ataupun muqsam alaih itu, jawab qasam tersebut. Kalau untuk isti'tafi ataupun insya'i lah kita kata tak perlu. Tapi untuk khabari ni dia kena ada jawab. Katalah kalau dalam jawab qasam biasanya kita buat maka nescaya kan, jawab syarat fa maka nescaya ke dan sebagainya. Kalau dalam jawab qasam ni ada juga dia punya kata-kata tambahan tersebut, kata penambah tersebut. Jadi mengikut Al-Baghawi ni kena ada. Kalau tak ada kena takdirkan. Contohnya inna. Cuba tengok sini wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Panjang dia punya muqsam bih dia. Demi fajar, demi malam yang 10, demi malam gelap demi genap dan ganjil, gini semua panjang tu. Sampai ke ayat 13 fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Apa ni ayat? Apa jawab syaratnya? Apa muqsam alaih dia? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan engkau itu berada di mirsad. Tuhan engkau itu memerhatikan engkau. Kalau zaman dulu tak apa nampak sangat, ataupun zaman ni paling mudah sekali Tuhanmu di bilik CCTV lah. Maksudnya pada satu tempat yang kita tak nampak dia, tapi dia mengawasi, dia nampak belakang kita. Ini adalah satu warning kepada kafir Quraisy yang pada ketika itu mereka menekan orang Islam. Mereka anggap orang Islam ni lemah dan tak ada Tuhan, seolah macam tak ada pembelaan. Allah nak ayat, kami memerhatikan. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh engkau Muhammad berada di tempat pemerhati. Kami merhatikan segala-galanya. Kami menunggu masa saja untuk mengambil tindakan. Jadi jawapan dia bermula dengan kata tambah inna. Yang pertama. Yang kedua ma nafi. Ma nafi. Contohnya dalam ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey. Demi duha, demi malam, laili idza saja bila dia berlabuh. Ma wadda'aka. Ma kami tidaklah Tuhan engkau itu Muhammad membiarkan engkau dan tidak dia membenci engkau. Ma itu kata-kata penambah, kata-kata yang menyambut jawab qasam ataupun muqsam alaih itu. Yang ketiga lam, dipanggil lam al-maftuhah, lam berbaris atas lah. Contohnya fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
Fawarabbik tu lanas'alannahum fawarabbik lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhan engkau, jawapan dia bermula dengan kata-kata penambah ataupun kata tambahan, ataupun kita kata bantu, kata bantu juga, kata tambah lah, kata penambah. Jadi jawab syarat ataupun jawab qasam biasanya ada dimulai dengan huruf-huruf sebegini. Okey. Seterusnya in al-khafifah. Contohnya Allah in kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah, in kunna sesungguhnya kami dahulunya berada dalam kesatan yang nyata. In dipanggil in al-khafifah. In yang ringan. Yang ini dia tidak bersyaddah. Kalau dia dikuatkan, dia disyaddah inna. Jadi in dipanggil mukhaffafah lah, yang diringankan. Jadi ini juga huruf-huruf yang menyambut jumlah jawab qasam. Yang kelima la. Contohnya wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'atsullahu man yamut. La, ini kata-kata yang ya. Seterusnya qad dalam wadduha wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ini sangat banyak, sangat panjang dia punya muqsamdih dia. Allah nak bersumpah dengan qad aflaha man zakkaha tu, dia mari lapan muqsamdih demi matahari dan waktu paginya, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, wa nafsin wa ma sawaha, demi nafas dan semuanya. Siapa lapar Allah nak ayat apa dia, apa muqsamdih dia, apa jawab syarat dia, apa yang nak dia madlul dia tu daripada sumpah-sumpah yang panjang tu, apa dia nak ayat. Itu kita kata pentingnya, salah satu usul kita perhati sumpah-sumpah dan apa yang nak dikatakan dalam muqsam alaih dia sebagai madlulnya. Dalam bab ni Allah tu lapar sumpah. Allah nak kata qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan hati itu dan rugilah orang yang memotorkan hati itu. Ini boleh kita perhatikan apa maksud, apa kaitan, semua ada di semua kaitan. Tapi ayatnya bermula dengan qad. Yang ketujuh bal. Contohnya qaf al-Quran al-Majid bal ajibu an ja'ahum. Qaf di Quran al-Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Bal sebaliknya ataupun mereka merasa heran bahawa yang datang dan kepada mereka itu adalah orang yang memberi pengingatan daripada kalangan mereka sendiri, orang kampung mereka sendiri, saing sekolah rendah mereka sendiri kan. Jadi mereka rasa pelik lah, tak mari malaikat ke seumpamanya. Baik, menurut Fakhruddin Ar-Razi, qasam yang menggunakan perkataan-perkataan bukan haraf bertujuan membuktikan kebenaran 3 prinsip keimanan, iaitu tauhid, kerasulan, risalah dan hari kemudian, hari kebangkitan. Jadi kalau qasam itu menggunakan perkataan yang bukan haraf. Perkataan bukan haraf ni apa? Haraf ni itulah huruf lam, qad, itu panggil haraf ataupun huruf. Haraf ni sebenarnya haraf lah, nama betul dia haraf. Huruf tu sebenarnya jamak. Haraf-haraf jadi huruf kan. Tak apa tadi kita sebut huruf, tak apalah. Okey. Tujuan sumpah. Apakah tujuan sumpah? Ini kena perhatikanlah. Apa tujuan sumpah? Gharad sumpah. Sebab kita kaedah bahawa pembahagian sumpah ni yang pertama dia punya adat sumpah, muqsam bih, muqsam alaih, gharad sumpah. Lepas gharad sumpah kaitan, lepas tu keadaan pula kan. Apa tujuan sumpah? Jika lihat kepada keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan kecantikan ilmu manusia, tentulah sukar untuk menguasai dan memastikan setiap maksud sumpahnya dalam Al-Quran. Jadi kita nak ayat tahu pasti ini tujuan Allah, susah sebenarnya. Macam tadilah, banyak benda yang menjadi rahsia-rahsia yang Allah tidak buka pada semua orang sebab dia datangnya bukan didetailkan dengan kupasan-kupasan detail oleh Nabi SAW. Allah semacam dia sediakan tempat-tempat yang kita kena berfikir sendiri. Tapi oleh kerana luahnya ilmu Allah, ceteknya ilmu kita tak boleh nak menguasai belaka. Setakat mana yang kita dapat saja pun.
Bagaimanapun setelah diteliti, dapatlah juga dikatakan bahawa maksud sumpah Allah di sini berpadukan kepada beberapa petunjuk yang ada ialah untuk membuktikan kebenaran Al-Quran misalnya. Jadi walaupun kita kata ialah Allah tak buka belaka, tapi Allah ini message Allah, ini kalam Allah yang Allah suruh fikir, Allah suruh tadabbur, mestilah message yang Allah wayak itu mestilah kita panggil benda tu, benda di bawah kuasa kita, di bawah kemampuan kita untuk mengetahuinya. Allah tidaklah Allah bukan nak bui kita satu benda yang mengatasi kemampuan kita. Kan? Allah tidak memberikan sesuatu yang lebih daripada kemampuan kita. Allah pun suruh kita berdoa pada Allah. Allah ajar kita doa, janganlah kita diletakkan dengan satu benda yang tak mampu untuk kita lakukan, kan? La tahmilna ma la taqdiruna alayh wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina semuanya. Allah kata Allah mudah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seumpamanya itu menunjukkan bahawa kita boleh, kita mampu, tapi oleh kerana kelemahan kita, ketidakrajinan kita, kelemahan kita lah. Kalau sebenarnya kita boleh untuk fikir, Allah tidak meletakkan benda yang di luar kemampuan untuk kita memahaminya. Okay? Jadi di sini untuk berpandukan kepada penelitian dari ulama telah menggariskan ada beberapa maksud sebenar sumpah di sini adalah untuk membuktikan kebenaran sama Al-Quran, Rasulan pun kait dengan Quran juga. Mana-mananya dia kembali kepada Al-Quran. Sumpah-sumpah itu untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Contoh sebahagian daripada tujuan sumpah yang terpenting saja. Maksud sini kita bawa contoh-contoh yang terpenting saja yang dapat dikumpulkan. Sebenarnya banyak lagi kalau kita perhatikan. Yang pertama, menarik perhatian manusia dan jin kepada alam semesta. Kejadian Tuhan yang penuh dengan rahsia dan keajaiban. Di samping menyatakan keteguhan dan kehebatan ciptaan Allah tadilah, dalam menjaga dan mentadbirnya sifat rububiyah Allah SWT juga yang kelihatan di mana-mana pun. Keadaan ini membuatkan setiap yang berfikir dan insaf pasti menerima sifat uluhiyahnya. Ini benda yang paling penting. Ini seolah-olah satu ilmu, satu benda yang telah kita kehilangan. Ulama salaf dulu ataupun ulama-ulama dulu, benda ini mereka sangat perhati alam semesta apa ni. Apa sekarang kita hanya biarkan kepada NASA gitu ya, kita lah ni. Kita menelan apa saja yang NASA raya. Apa saja maklumat daripada NASA, itulah alam semesta yang kejadian Allah yang kita nampak. Kita hanya melihat kejadian Allah SWT alam semesta ini melalui pintu sempit NASA saja. Betul tak betul kita tak kira. Kita sendiri tak ada. Sebab kita sepatutnya merenung sendiri. Kita sepatutnya pelopor kepada ilmu-ilmu angkasa ataupun tak semestinya benda tu berkait angkasa saja. Sebenarnya paling penting sekali kita, tapi kait angkasa dengan kita ni ada kaitan. Kalau kita melihatnya daripada sudut sains saja, dia terputus. Dia tidak ada rububiyah, uluhiyah dan seumpamanya dalam sains. Tapi malahnya kita sebegitulah ni. Kita putus seperti mana mereka putuskan kita, sebab kita macam kita menerima segala-galanya daripada mereka tanpa mengaitkannya dengan, sebab itulah penting sekali bila Al-Quran berbicara tentang alam semesta apa, kena kaitkan dengan rububiyah Allah SWT. Ini kadang-kadang kita tengok hari-hari ada tengok dalam internet ke apa, NASA kata ada meteor nak jatuh esok, bimbang akan berlaku hujan petang bumi ni. Jadi seolah kita tak ada Rabb, tak ada Tuhan, sedangkan kita tak pernah pun dilanggar oleh apa-apa objek. Tapi oleh kerana ketakutan mereka, sebab mereka tak tahu ada Rabb yang menjaga, jadi ketakutan mereka boleh katakan hampir kalau tak tahulah yang orang lain Hanan semua ada kan kegerunan NASA tentang berlaku pelanggaran, berlaku objek jatuh ke bumi, berlaku pertempuran siap dibagi. Kita orang beriman, kita kata kita ada Rabb yang mentadbir urus perjalanan objek semua tu dengan cukup sempurna. Tidak ada satu benda pun yang akan berlaku yang seperti mana kegerunan kena mereka, sebab mereka tidak ada Rabb. Kita ada Rabb. Okey.
Itu mungkin boleh dibahas di usul yang terakhir lah. Tak apalah. Yang kedua, membuktikan kebenaran Rasulnya. Sumpah itu untuk membuktikan kebenaran Rasulnya. Orang-orang percaya bahawa sumpah dusta boleh membuatkan kehidupan seorang yang bersumpah itu binasa. Rasulullah SAW dengan perintah Allah seringkali bersumpah. Namun kehidupan Rasulullah SAW sebaliknya terbukti menjadi semakin baik dan sempurna, diterima, jadi masyhur, menjadi ramah pengikut. Tidak ada benda yang tulah ataupun kita kata karma apa kita panggil daripada sumpah. Tak ada. Orang Arab dia cukup percaya ini. Sebab tu dia jarang bersumpah. Kalau sumpah tu dia takut dia dimakan sumpah. Dan kita percaya perkara Arab sajalah. Kita pun kita sampai dulu memang takut bersumpah ni kan. Tapi Rasulullah SAW dengan tegasnya, dengan banyaknya bersumpah dengan Al-Quran, tetapi dia tidak. Kalau orang itu berbohong, kalau orang itu menipu, kalau orang itu ada niat yang baik, tentu dia akan dimakan sumpahnya. Tapi Nabi tidak. Sebaliknya Nabi semakin seolah dia disokong oleh sumpah, bukan dimakan oleh sumpah. Yang ketiga, membandingkan perkara-perkara gaib dengan perkara yang dapat disaksikan dengan mata kepala. Tujuannya ialah supaya perkara-perkara gaib dan abstrak itu dapat difaham oleh akal dengan mudah dan dapat diterima oleh jiwa dan tenang. Rahsia itulah yang terdapat di sebalik sumpah Allah SWT dengan waktu subuh, siang, waktu duha, matahari, malam dan sebagainya. Dengan mengamati sumpah-sumpah Allah dan sebegitu terselahlah cahaya petunjuk dan keimanan dalam jiwa. Selain itu juga timbul perasaan gerun terhadap Allah SWT. Jadi harus kita perhatikan dengan mata hati, pandaikan benda-benda yang Allah sumpah yang kita tak nampak, yang gaib tu. Gapo sebenarnya ada satu benda. Kalau kita nampak lah, kita nampak. Begitu juga dengan suatu benda yang mungkin sebenarnya berada di jangkauan kita berfikir tentang kejadian alam siang dan malam. Sebab Allah suruh. Banyak tempat Allah suruh berfikir. Dan Allah pula panggil memuji orang yang berfikir tentang kejadian ini. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah suruh, Allah puji, Allah anggap orang yang berfikir tentang kejadian-kejadian ini. Banyak tempat-tempat begitu. Jadi perhatikanlah, perhalusi benda itu. Yang keempat, menolak kepercayaan karut dan membetulkan akidah-akidah terpesong. Allah bersumpah dengan bintang yang menjunam dan sebagainya, mengetuk fikiran penyembah-penyembah bintang dan planet-planet itu yang dipercayai turut mempunyai kuasa terhadap alam bawah. Ini khususnya pada orang yang pada zaman itu mungkin banyak yang percaya tentang bintang-bintang, kekuasaan bintang-bintang ataupun bintang-bintang itu ada kuasa untuk kuasa ketuhanan, kuasa mengawal. Walaupun sebenarnya kita juga tidak menolak langsung bahawa ada kaitannya kehidupan kita dengan bintang, ilmu bintang, astrologi apa semua. Tapi dia di bawah kuasa, suatu lagi kuasa maha tinggi kuasa Allah SWT. Bukan kuasa dia. Kaitan dia kita kata adalah contohnya bintang bulan bila berdekat, bila jauh mungkin dia ada dia punya elemen-elemen tertentu yang boleh mempengaruhi surut pasang. Tapi itu bukan kuasa dia. Itu bukan kuasa dia. Kuasa yang sebenar, kuasa mutlak adalah Rabb selaku Tuhan kepada bintang tu. Jadi Allah menggunakan benda-benda ini untuk bersumpah biar kita kaitkan dia juga bahawa benda-benda itu di bawah kuasa Allah. Allah menggunakan sebagai sumpah itu makhluk-makhluk Allah. Dia tidak ada kuasa. Yang kelima, untuk menguat dan meneguhkan muqsam alaih, khususnya bila berkaitan dengan perkara-perkara gaib seperti hari kebangkitan, perhitungan dan pembalasan. Sekiranya benda-benda itu dijadikan sebagai muqsam bihnya. Okey. Yang keenam, menarik perhatian kepada peristiwa-peristiwa bersejarah di setempat. Kadang-kadang Allah sebut tu merujuk kepada peristiwa-peristiwa suatu tempat yang mana ada kaitan dengan penerimaan dan penolakan wahyu ataupun risalah. Hak ni biasanya diberikan kepada ataupun ayat-ayat Quran itu kepada kaum kufar Mekah pada ketika itu untuk mengingatkan mereka ni janganlah lawan sangat sehingga mereka tak ingat ataupun mereka lupa kepada kaum-kaum terdahulu yang pernah Allah hancurkan, binasakan melalui kita kata mesej-mesej dalam muqsam bih dia. Ataupun kaitan kalau satu tempat contohnya kita kata Tur Gunung Tur
Itu kait Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa, cerita-cerita Nabi Musa dan seumpamanya lah. Ataupun kalau Al-Badal Al-Almin pula dalam surah Tin tu tentang Mekah itu sendiri, kemunculan Nabi Muhammad SAW ataupun semula Nabi Ibrahim dan seumpamanya. Jadi kaitan-kaitan itu sumpah tu berkaitan dengan tempat ke, dengan sejarah, dengan masa ke, ada satu benda yang harus kita tengok. Yang ketujuh, menghibur hati Nabi. Dia panggil tasliyah untuk Nabi SAW yang dituduh, yang dicemuh, seumpamanya. Yang Allah mengatakan bahawa Nabi ini manusia terpilih sebagai kasih Allah untuk untuk inilah, untuk bahawa Nabi itu tidak keseorangan. Tidak keseorangan. Dia diberi sokongan dan galakan Allah SWT. Contohnya surat Ad-Duha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul lak minal ula. Kan? Tasbih itu Allah serta dengan sumpah. Yang kesembilan, menunjukkan keistimewaan dan kedudukan muqsam bih di sisi Allah. Muqsam bih juga bersifat dengan sifat mulia, bertanggungjawab, sentiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Contohnya dalam surah An-Nazi'at gharqa, wan-nashitat nashta, was-sabihat sabha, was-sabiqat sabqa, fal-mudabbirat amra, dan seterusnya. Tengok dari situ lah. Yang ke-10, membuktikan kepentingan, khasiat dan keistimewaan muqsam bih. Maksudnya kalau muqsam bih tu Allah guna apa dia? Allah guna apa? Watin wa zaitun kau gapo ada benda kesimpulan di sebalik tu, atin dan zaitun kau, ataupun mungkin tengoklah pada tempat lain Allah menggunakan gapo dia. Kita kena tengok benda itu ada sesuatu di sebaliknya. Mungkin dia lebih pada lain, ada keistimewaan tersendiri pada dia. Kena tengoklah. Yang ke-11, membuktikan kebenaran Allah sebagai kalam. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai mukjizat Nabi SAW. Yang ke-12, mengingatkan manusia pada sekian banyak nikmat yang telah dikurniakan kepada Allah, dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Jadi sepatutnya mereka bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diperoleh tersebut. Contohnya apa? Dalam surah Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Tu apa dia tu? Allah sebut tentang Allah bersumpah dengan Adiyat, kuda perang yang tangkas, yang berlari pada waktu subuh, yang memercikkan api daripada percikannya, yang fa'asal nabi naqa, fa'asal nabi jam'a, fa'asal nabi jam'a, yang menyerbu, yang menerjah ataupun menyerbu kumpulan musuh ke apa. Jadi apa tu Allah kata apa? Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu lupa ataupun derhaka kepada Tuhannya. Allah tadi sebut tentang kuda perang yang sangat patuh, sangat berani, patuh kepada Tuhan dia. Pada masa mana pun dipacu, subuh ke mana dia pergi juga perang. Memercikkan api dengan kakinya, memercikkan api maksudnya dengan laju, menyerbu masuk musuh, mendedahkan bahaya. Kesetiaan tersebut kepada Tuhan dia, hanya dia diberi makan rupuk tapi sangat setia kepada Tuhan dia dengan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan dia. Setia dan kita kata bagusnya kuda perang itu. Tetapi innal insan Rabbil lakanud. Insan yang Allah bui macam-macam penuh kenikmatan dia, tapi tak berterima kasih. Nak dibandingkan dengan kuda tadi, Adiyat tadi. Baik, seterusnya kesesuaian di antara perkataan muqsam bih dan muqsam alaih. Ini kena perhatikan. Dia mesti ada kesesuaian, kesinambungan dia. Ada kaitan yang rapat, ada connection di antara duanya, bukan saja-saja. Harus kita perhatikanlah. Jadi dengan mengetahui perhubungan dan antara muqsam bih dan muqsam alaih, keagungan Al-Quran akan menguasai minda seorang. Perhubungan antara keduanya ada kalanya nyata, ada kalanya tidak. Minda yang tajam dan jiwa yang hening akan dapat menangkapnya. Jadi hak ni harus diperhatikan dengan pandangan yang halus, dengan ilmu yang
ada tak dengan ada ilmu, ataupun kalau kita kata dengan pemberian Allah, dengan bakat ke, mungkin Allah buka, mungkin ilmu kita tidaklah setinggi ulama-ulama terbilang dahulu, tapi kalau kita perhatikan Allah nak buka, mana tahu, sebab kita tengok ramai pun orang-orang yang langsung tak ada ilmu pun, orang-orang barat yang langsung satu patah perkataan Arab pun tak tahu, dengan baca Quran translate terjemuh pun dengan pemerhatian dia nampak sesuatu yang Allah nak ayat dalam Al-Quran. Jadi kita ni dah cuba perhatikan takut-takut Allah nak bui juga kita, walaupun tanpa kita ada kelengkapan alat yang sepatutnya ada. Okay? Jadi contohnya yang pertama, berdasarkan tertib Al-Quran, surah yang mula-mula sekali diturunkan ada sumpah dalamnya lah surah Al-Qalam. Jadi kalau berdasarkan tertib nuzuli, surah mana yang mula-mula sekali ada sumpah? Surah Al-Qalam lah. Iaitu nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi qalam, demi pen dan apa yang dia tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau ya Muhammad, berdasarkan nikmat yang Tuhan engkau beri ini, nikmat besar Al-Quran ini, engkau bukan gila. Maksud ni bukan orang kata dia gila ni, mari dakwaan pelik lagu ni gila. Engkau tidak gila ya Muhammad. Okey. Jadi muqsam dia sini pada muqsam bih terdapat dalam ayat pertama surah. Ayat 2 dan 4 pula merupakan muqsam alaih atau jawab qasam. Inna rabbaka ma anta bi ni'mati rabbika majnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim. Ayat 2 dan 4 betul lah. Satu dia adalah nun wal qalam yasrun. Ayat 2 dia tu ma, start dengan ma, kan? Tadi kita tahu bahawa jawab ataupun qasam ni dia start dengan beberapa ayat penambahan. Antaranya ma anta bi ni'mati rabbik bi majnun. Jadi kita perhati kenapa apa maksud nun wal qalam wa masturun dengan ma anta bi ni'mati rabbik majnun. Ma anta bi ni'mati, kaitan kenapa muqsam bih dan muqsam alaih dia. Cuba buat di sini. Jadi Allah SWT telah beri nikmat yang besar pada Nabi Muhammad SAW. Berupa apa ni? Al-Quran ni. Al-Quran yang penuh dengan panduan, penuh dengan keajaiban. Allah beri pada Muhammad. Tiba-tiba dalam masa yang sama mereka mengatakan Muhammad ini gila. Bagaimanakah orang yang diberi kenikmatan yang besar itu dikatakan gila? Padahal mereka sendiri sebenarnya tahu bahawa Muhammad ini orang yang bagaimana? Orang yang cerdik, orang yang bagus, orang yang jujur, orang yang bersih, orang yang segala kesempurnaan lah berada pada diri Muhammad. Jadi Allah nak kaitkan sini bahawa macam mana binikmatika rabbik, nikmat Tuhan engkau yang selain daripada Al-Quran yang besar, sikap ataupun diri Muhammad itu sendiri juga sebagai apa kita panggil, sebagai dalil bahawa Muhammad itu tidak pernah berbohong. Tengok dia punya track record dia, tengok dia punya latar belakang dia, tengok sejarah Muhammad ni siapa. Kalau dahulu dia tak pernah berbohong, sekarang ni dia boleh berbohong. Kan? Jadi kalau kita perhati, terbandingkan antara muqsam alaih dan muqsam bih dia, kita akan dapati bahawa perkaitan mereka cukup rapat lah. Jadi kalau orang yang katalah kitab ini ditujukan kepada kaum musyrikin, kalau kaum musyrikin betul-betul perhati bahawa Muhammad ini betul ke tak gila, dia akan perhati, dia hati kecil mereka tidak akan mengatakan orang seperti Muhammad itu gila. Dan memang pun sebenarnya yang mengatakan gila, menuduh gila ni hanya datang daripada pengusaha Quraisy yang merasa diri mereka terancam, kedudukan mereka terancam. Itu pun secara logiknya tidak disambut oleh orang, sebab orang kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Setakat satu perang saraf yang sebenarnya tak berjaya pun, sebab dia kena tukar-tukar. Siapa sekali dia kena bunuh. Jadi kalau orang gila apa nak bunuh? Maksudnya dia tak mampulah untuk berhadapan dengan Muhammad ni. Okey. Yang kedua, berdasarkan tertib turun surah Al-Fajr adalah surah yang kelima yang mengenai sumpah Allah SWT. Wal fajr wal layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr, dan seterusnya. Selepas mengemukakan muqsam bih melalui ayat 1 hingga 4, wal laili idza yasr, Allah mengemukakan pula kisah kehancuran 3 kaum yang sangat derhaka dan bermaharajalela. Setelah itu barulah dikemukakan muqsam alaihnya pada ayat yang ke-14, iaitu inna rabbaka labil mirsad. Panjang ni nak jawab syarat daripada wal fajr
Wal fajr yang pertama tu nak kepada muqsam alaih dia. Sangat panjang. Sampai ayat yang ke-13. Ayat ke-14 barulah jawab syarat. Barulah jawab qasam. Muqsam alaih dia. Inna rabbaka labil mirsad. Tapi sela-sela itu Allah menunjukkan ataupun mendedahkan tentang 3 kaum yang telah hancur binasa. Okey. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Jadi sebelum kepada jawab qasam, Allah rayaknya ni kumpulan-kumpulan ataupun sejarah-sejarah kehancuran kaum-kaum yang melawan, yang pernah melawan Rasul ini. Okey. Baik. Lepas tu baru Allah inna rabbaka labil mirsad. Jadi siapa yang sebenarnya yang hancurkan Iram, Zatul Imad? Siapa yang pernah menghancurkan Ad? Siapa yang pernah menghancurkan Samud? Semuanya adalah aku ataupun Tuhan engkau ya Muhammad. Jadi demo jangan ingat sedap. Jangan rasa terlepas diri daripada menyeksa Rasul aku dan umat-umat Islam ataupun pengikut-pengikut Rasul aku. Tunggulah masanya sebab aku sedang merhatikan. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi perhati tu. Kenapa inna rabbaka labil mirsad dengan tepuk kita kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa'ktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Jawab tu ayatnya aku boleh buat juga seperti mana aku buat kepada kaum-kaum tersebut. Nak hantar gapo? Nak hancurkan melalui angin sejuk, nak hancurkan melalui gempa bumi, nak hancurkan melalui terbenam, apa saja boleh buat. Jadi kaitan-kaitan dia harus gitu. Jika lihat pada waktu-waktu kaum-kaum yang dibinasakan tersebut, nescaya anda akan dapati waktu-waktu kebinasaan mereka ialah yang disebut dalam muqsam bih di permulaan surah itu. Nak kaum Nabi Saleh, Thamud, musnahnya dengan satu kegerahan yang amat kuat pada waktu fajar, pada waktu pagi. Yang perihal mereka lihat dalam firman Allah, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Waktu pagi mereka dah digegarkan dengan tempikan yang kuat yang mematikan mereka. Fama'ana anhum ma kanu yaksibun. Okey, Nabi Musa pula membawa kaumnya lari daripada Firaun di semenanjung Sinai pada waktu 10 awal bulan Muharram. Okey, waktunya. Ad pula, kaum Ad, Allah lepaskan angin yang sejuk pula pada selama 7 malam 8 hari. Okey, kalau kita perhati ayatnya kadzabat samud wa 'adun bil qari'ah fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'alayha 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyati ayyam. Sakharaha 'alaihim, kepada kaum Samud itu yang lawan ini kami telah hantarkan sarsar 'atiyah, angin sejuk, sakhara alaihim sab'a layal, yang mana mencengkam mereka, bertiup menyembus mereka selama sab'a layal, 7 malam, thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Okey. Waktu-waktu yang disebut okey. Jadi 7 malam 8 ganjil, 7 genap. 8 genap, 7 ganjil. Itulah yang Allah sebut wasyaf'i wal watr. Okay, kalau kita perhati semula tadi mana? Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Mana ayat tadi? Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, demi waktu fajar. Apa dia waktu fajar ni? Kalau kita tengok daripada sudut ni, kita kata demi pagi. Apa maksud pagi? Bukan. No ayat sini ni Allah inna rabbaka labil mirsad ni. Apa ya fal fajr inna rabbaka labil mirsad? Apa kaitan fajar dengan inna rabbaka labil mirsad?
Tadi kita kata, oh kita tengok apa ni, alam taraf kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha bil bilad. Kita nampak okey, oh kaum 'ad, kaum Samud. Kita tu nampak fajar, layalin 'ashr dan syaf'i wal wat itu juga dalam bentuk ancaman. Allah warning tu. Sebab apa? Sebab wal fajr, kaum Samud dimusnahkan. Ingat, kaum Samud dimusnahkan pada waktu pagi, musbihin. Walayalin 'ashr, 10 malam tu ke apa? Itu Firaun dilemaskan beserta dengan tenteranya pada 10 awal Muharram. Lepas tu wa syafi'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil tu ke apa? Genap ganjil itu tu kaum apa ni? Kaum 'ad yang matinya setelah dihantar angin selama 10 7 hari 7 malam 8 hari. Jadi hak ni bila kita perhati wal fajr wal layalin 'ashr wa syaf'i wal watr, kita kaitkan dengan jawab dia inna rabbakal bil mirsad. Sebenarnya dalam fajar, dalam 10 malam 10 hari dan ganjil yang genap itu sebenarnya juga adalah ancaman-ancaman terhadap mereka. Ancaman-ancaman azab. Bukannya fajar yang biasa, bukannya malam 10 malam apa. Ni 10 peristiwa, merujuk pada peristiwa terbenamnya Firaun. Betul lah orang Yahudi kan, dia puasa 10 Muharram mengingat peristiwa ni lah, kenikmatan besar bagi orang Yahudi terlepas daripada cengkaman Firaun. Okay, jadi ada kaitan tu, perkaitan di antara muqsam bih dan muqsam alaih dia. Okey, kesinambungan di antara muqsam bih dan muqsam alaih juga terdapat dengan cukup indah dalam surah Al-Asr. Contohnya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan merenung, meneliti sejenak saja, kesesuaian di antara muqsam bih dan muqsam alaih akan dapat dikesan. Modal manusia dalam kehidupan dunia sebenarnya adalah dua sahaja. Yang pertama masa atau umumnya, dan yang kedua ialah kepandaian menggunakan masa. Masa atau umur. Jadi wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Apa kaitan masa dan kerugian ni? Rugi ni gapo? Rugi ni habis modal. Modal kita gapo sebenarnya? Modal kita sebenarnya dalam hidup kita ni adalah masa. Itulah modal yang Allah bui. Allah bui semua pokok ni. Super belaka. Mungkin kita kata benda lain tak super kekayaan ke bangsa ke super. Tapi masa itu biasanya dibui sama saja. Kita nak guna modal masa kita untuk dapat sesuatu di akhirat esok. Kita pandai guna modal masa ataupun umur kita ini, maka kita akan dapatlah keuntungan. Tapi kalau kita tak pandai guna modal ni, rugi saja. Modal tu hebu dah tapi tak pandai nega, hancur jahanam, lingkup tu semua. Sebab itulah kerugian. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ada kaitan dengan modal. Apa modal dia? Umur adalah modal kita. Jadi kaitan sangat rapat di antara muqsam dan muqsam alaih. Keadaan-keadaan yang dikhitab dengan ayat sumpah. Okay? Antara perkara yang perlu sekali perhatikan apabila anda membaca ayat qasam dalam Al-Quran ialah siapakah orang yang dikhitab dengannya. Okay? Di bawah beberapa panduan penting yang diberikan. Yang pertama, apabila Allah bersumpah dengan fenomena alam atau mana-mana makhluknya, maka itu bererti menarik perhatian manusia kepada sifat Maha Penciptanya, sifat kuasanya, ilmunya, hikmahnya yang tidak terbatas. Manusia atau jin yang paling dimaksudkan dengan sumpah seperti itu ialah yang kafir. Mereka yang paling memerlukan panduan dan dapat mengesan sifat-sifat rububiyah Allah SWT, lalu menerima pula sifat uluhiyahnya. Ini bukanlah pula bererti orang-orang Islam langsung tidak dimaksudkan dengannya. Okey. Sini yang terakhir ialah apa keadaan-keadaan khitab. Jadi kita kena tahu bahawa qasam ni yang pertama adat qasam, muqsam alaih, muqsam bih, lepas tu tujuan qasam, lepas tu sebelum ini apa kepada siapa ni kaitan dia, lepas tu kepada siapa khitab ni ditujukan. Kalau kita kena perhati juga bila khitab lagu ni kepada siapa, apabila
apabila qasam itu berkaitan dengan fenomena alam, berkaitan dengan makhluk-makhluk apa, ianya biasanya ditujukan kepada manusia ataupun jin yang kufur, yang tidak melihat kerububian ataupun rububiyahnya Allah SWT. Biasanya kalau kita begitu, dia asalnya lah kira, asalnya lah kepada kaum-kaum yang kufur. Tapi sebenarnya bukan kepada kufur saja, kita pun kena fikir juga benda tu. Kita terima rububiyah, kita sudah terima, kita muslim sudah terima rububiyah Allah, tapi kita juga kena berfikir kaitan jangan tengok daripada sudut seperti mana tadi kita sudut sains saja tanpa kosong kaitan dengan rububiyah. Jadi kita kena juga tengok alam semesta. Quran bersurah kan, alladzina tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu bukan kafir tu, orang Islam tu. Okey. Yang kedua, mukhatab pertama bagi muksampih dengan lafaz fala wa rabbik ataupun fa wa rabbik, itulah nabi lah sebab ka tu, ataupun la umrik, itu pada nabi lah sebab ka tu nabi. Tapi orang-orang mukmin juga termasuk di bawahnya, secara tidak langsung lah. Orang kafir juga ada kalanya dimaksudkan, tapi secara sindiran dan tidak langsung. Okey. Muqsam bih dengan lafaz fa rabbis samawati wal ard, rabbil masyariq wal magharib, secara langsung ditujukan kepada orang-orang mukmin. Kalau hak lagu ni rabbil masyriq, rabbil maghrib, wa rabbis samawati wal ard, secara langsungnya dituju kepada orang mukmin. Orang-orang lain juga termasuk di bawahnya, tapi tidak secara langsung. Okey. Keadaan orang yang dikhitab juga perlu diperhatikan. Setengah orang sebenarnya memerlukan sumpah apabila anda hendak menceritakan kepada sesuatu kepadanya. Setengah orang pula tidak begitu. Sebelum ni lah kita bawa ada peringkat penerimaan ke. Ibtidai tak perlu kita sumpah, tak perlu kita beri penegasan. Talabi tu kena bagi. Tapi kalau peringkat ingkari, peringkat mengingkar, tu kita kena tegaskan dengan ayat-ayat sumpah. Kadang-kadang orang yang sama memerlukan sumpah, pada ketika yang lain pula dia tidak memerlukannya. Ada kalanya seorang memerlukan sumpah hanya untuk perkara-perkara tertentu sahaja. Dalam perkara-perkara yang lain pula tidak memerlukannya. Untuk menghadapi keadaan-keadaan seperti inilah Al-Quran memilih satu gaya bahasa sumpah yang sangat menarik, iaitu dengan menggunakan haraf nafi sebelum perkataan qasam, iaitu la uqsim. Pada setengah tempat sebelum perkataan la dibawakan huruf ataf. Ini pula perbahasan seni di sebalik la. La, sebab la ni nafi, la ni maksud tidak. Tapi dalam terjemahan kita tak terjemah tidak. Contohnya la uqsimu bil khannas, la uqsimu bi yaumil qiyamah, la uqsim bi hadzal balad. Kita terjemah aku bersumpah, bukan aku tidak bersumpah. Kenapa dia letakkan tidak situ? Ini satu seni daripada pengkaji ahli lughah, ahli bahasa mengatakan sebab dia letak la di situ ialah menunjukkan bahawa di situ bukan semua keadaan, bukan semua masa, bukan semua orang perlukan kepada sumpah. Ini salah satu pendapat lah. Contohnya surah Takwir, la uqsim bil khannas, surah Al-Qiyamah, la uqsim bil qiyamah, wa la uqsim bin nafsil lawwamah, surah Al-Balad, la uqsim bi hadzal balad, surah Al-Waqi'ah, la uqsim bi waqi'in nujum, surah Al-Haqqah, fala uqsim ma tubsiruna wa ma la tubsirun, surah Al-Ma'arij, fala uqsim rabbil masyariq wal magharib. Dan akhirnya surah Al-Insyiqaq, fala uqsimu bisyafaq, wal laili wama wasaq, wal qamari idza tasaq. Para ulama tafsir berbeza pendapat tentang la nafi yang tersebut sebelum fi'il qasam. Ada yang mengatakan la zaidah, la tambahan, maksudnya tambahan, hanya lebihan, la lebihan. Tak ada, sebab kita tak terjemah pun. Dan lain mengatakan la nafi kala muqaddar. Kalau muqaddar ni kalau ditakdirkan, ada satu benda yang kita kena takdir kat situ dan sebagainya. Jadi ini pendapat-pendapat ulama lah. Ada juga yang tak setuju mengatakan zaidah, sebab kalau kita kata zaidah ni seolah macam lebihan. Lebihan ni macam mana kita kata Quran itu sempurna bila ada lebihan? Ada benda lebih? Tak ada benda lebih. Quran kalau sebenarnya sempurna, dia sedang-sedang, cukup, tak ada lebih. No more no less, la yazid wala yanqus. Kemah, padat, tak ada lebih, tak ada kurang. Itu baru sempurna. Jadi ada ulama mengatakan tak boleh la zaidah sini, kita macam-macam nama lah disebut. Tapi ayatnya gitulah. La di situ tidak kita terjemahkan. Dan ada yang mengatakan ianya adalah menunjukkan bahawa bukan semua situasi, bukan semua mukhatab, prospek yang perlu kepada qasam. Okay, alhamdulillah hari ini tamatlah kita usul 14 yang paling panjang ni. Panjang sangat usul ni. Kalau ikut sunnah asal Maulana memang berbulan-bulan lah ni. Berbulan-bulan.
Jadi kita insyaAllah lah, tak apalah tu setakat hari ni. Esok kita masuk ke nota yang baru. Nota sudah ada di ini, dan usul yang baru, usul yang ke-15. Kita akan ada beberapa usul lagi untuk habis. Ada juga usul yang panjang juga lepas ni, tapi tidaklah sepanjang ni, kan? Dan tidaklah serumit. Sebab ni dia kait dengan, yalah, ada dengan muqaddar, mahzuf lagi, banyak sangat kan. Jadi tak apalah, setakat ni kita sudah habis khatam usul ni. Allah akan buka pintu kita ataupun akan buka ilmu ni kalau kita terus konsisten dengan belajar. Lepas ni kita tengok, perhatikan sendiri, insya-Allah kita akan nampak lah, ataupun dengan mengulanginya. Sebab Nabi SAW juga suka mengulang-ulang satu benda yang Nabi rasa perlu diulang-ulang. Sebab dengan pengulangan juga dia akan memantapkan kita. Jadi setakat tu memang untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin.